Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.38 Ogos bersama saya Mir Abdul Malik Rayani. Tajuk utama tengah hari ini. 5 negara ASEAN sepakat tingkat kerjasama tangani jerebu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5 negara ASEAN mencapai kata sepakat meningkatkan kerjasama menangani pencemaran jerebu rentas sempadan secara berkesan melalui pelaksanaan Pelan Tindakan Jerebu Merentas Sempadan. Menurut Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, komitmen itu dimeterai menerusi mesyuarat jawatankuasa pemandu Kementerian Subwilayah MSC ke-21 di Brunei pada Selasa lalu. Dalam satu pernyataan, 5 negara ahli MSC itu juga bersetuju mempertingkatkan penyelarasan serantau menerusi pelaksanaan projek kerjasama antarabangsa membabitkan program menangani jerebu rentas sempadan, pelaksanaan pengurusan hutan secara berkekalan dan konservasi kawasan tanah gambut. Tambahnya, ahli MSC turut berikrar untuk memantau serta mempertingkatkan langkah pencegahan bagi meminimumkan kejadian jerebu rentas sempadan antara Ogos hingga Oktober depan. Semua negara turut mengesahkan kesediaan mereka memberi bantuan teknikal berupa peralatan dan sumber tenaga manusia sekiranya berlaku kebakaran hutan berskala besar. MSC mengulangi komitmen mencapai objektif dan prinsip perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan mencapai sasaran ASEAN tanpa jerebu menjelang 2020. Polis Sabah menahan seorang lelaki warga Indonesia kerana disyaki memiliki 1,000 keping mata wang palsu rial Brazil. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jas, setiap keping wang palsu itu bernilai RM10,000 menjadikan keseluruhan bernilai RM10 juta. Menurut Datuk Zaini, suspek ditangkap Isnin lalu kira-kira jam 4 petang di dalam feri Malindo Express 2 di JT CIQ Tawau. Mengikut jadual, feri itu dalam perjalanan ke Nunukan, Indonesia. Suspek yang berasal dari Nunukan datang ke Tawau pada hari yang sama untuk menjual wang palsu itu kepada seorang lelaki warga Indonesia pada harga RM20,000. Urus niaga itu gagal apabila suspek hanya ditawarkan tukaran sebanyak RM10,000. Suspek mendakwa mendapat wang itu daripada seorang lelaki lain di Surabaya, Indonesia. Untuk makluman, nilai pertukaran mata wang asing Brazil ini, satu Brazil real bersama dengan 1.05 Malaysia ringgit. That's why kalau dalam harga Malaysia 10.5 juta, dalam Brazil 10 juta. Menurut Datuk Zaini, mata wang yang terbabit akan dirujuk kepada kedutaan Brazil di Malaysia bagi tujuan pengesahan. Semakan dengan bank negara mendapati wang itu adalah palsu. Kes disiasat mengikut Seksyen 489C Kanun Keseksaan kerana memiliki mata wang palsu. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 10 tahun. Sensor, Swafoto, Sportif, Unlock Your Style dibawakan oleh Vivo S1. 3 pemandu lori nyaris maut dalam kemalangan membabitkan 2 buah trailer dan sebuah lori simen di kilometer 442.1 Lebuh Raya Utara Selatan Plus Sungai Buaya ke Rawang malam tadi. Kemalangan kira-kira jam 11 malam itu berlaku apabila salah sebuah kenderaan terbabit hilang kawalan sebelum merempuh lori simen berkenaan. Pemandu trailer terbabit cedera parah dan tersepit di tempat duduk pemandu. Sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Rawang dikejarkan ke lokasi kejadian bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit. Mangsa bagaimanapun berjaya diselamatkan orang awam. Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. ...27 individu ditahan atas kesalahan menyertai perlumbaan haram motosikal di Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban kira-kira jam 1 pagi tadi. Ia termasuk 6 individu yang disyaki penganjur perlumbaan haram ditahan dalam operasi dilakukan Jabatan Siasatan Penguatkuasa Trafik JSPT Bukit Aman. Subuan di Pertuanan Sulawesi dan telah berjaya menahan sebanyak 27 individu, 16 biji motor dan 4 biji kereta. Pertandingan ini melibatkan wang pertawaran sebanyak RM350 di mana RM50 adalah untuk penganjur dan RM300 untuk pemenang.
bagi setiap satu individu yang menyertai pertandingan ini. Penyertaan ini disertai oleh 3 kumpulan yang dikenal pasti daripada Shah Alam, Putrajaya dan juga Seremban. Daripada jumlah yang kita tahan tadi, sebanyak 6 orang dituduh di bawah Seksyen 81/3 APJ 1987. Motosikal yang disita sebanyak 7 buah dan juga kereta sebanyak 1 biji. Serbuan dilakukan di pekarangan sebuah stesen minyak ketika mereka sedang memeriksa 4 buah motosikal yang disyaki digunakan untuk berlumba. Kesemua mereka yang ditangkap dibawa ke Ibu Pejabat Polis Sedang untuk tindakan lanjut. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 81/3 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, negara-negara Asia perlu melupakan sengketa lama sesama mereka dalam membentuk kerjasama serantau yang lebih baik. Seterusnya mencapai tahap kemajuan bagaimana rantau Eropah. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, dengan fahaman sempit serta keengganan beberapa negara di rantau itu untuk melupakan sejarah pahit masing-masing, mengakibatkan kelembapan ekonomi serta terbantutnya perkembangan sains dan teknologi di negara masing-masing. In terms of ability and skills, Asians have always been far ahead of the Europeans. It is obvious that if the Asians are not held back by their historical background, they would have long ago made more progress than the Europeans. Beliau berkata konsep negara bangsa sedemikian turut mengakibatkan penduduk Asia mendapat faedah daripada pembangunan teknologi komunikasi baru yang nyata telah merapatkan hubungan merentasi negara masing-masing, sekaligus dapat membuka pintu sempadan dengan lebih luas kepada pelbagai peluang dan kepakaran. Justru, dilema yang dihadapi itu perlulah diatasi dengan membuang sikap membezakan individu berdasarkan bangsa, etnik dan negara asal. The dilemma is whether we should give up on the idea of extreme nationalism, or we accept the fact that because of ease of travel and porous borders, all countries will eventually become multiracial. Beliau berkata demikian pada sesi bersama Institut Kepimpinan Kyushu Asia KAIL bertemakan New Dilemma in Rapidly Growing Asia di Fukuoka, Jepun. Tun Dr. Mahathir turut berkongsi serta bertukar pandangan dengan lebih 100 eksekutif syarikat tempatan yang hadir. Terdahulu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menerima kunjungan hormat penasihat khas kepada Perdana Menteri Jepun Hiroto Izumi. Pertemuan yang bermula pada jam 9.30 pagi waktu tempatan itu berlangsung kira-kira sejam di Hotel Nikko Fukuoka. Pada perjumpaan itu, Tun Dr. Mahathir dan Izumi yang juga bertanggungjawab dalam hal ehwal Malaysia menyentuh mengenai kemajuan terkini hubungan Kuala Lumpur Tokyo selain bertukar-tukar pendapat mengenai isu serantau dan antarabangsa membabitkan kepentingan bersama. Kedua-dua pihak turut meneliti perkembangan pelbagai projek perintis yang meliputi kerjasama industri utama di samping bertingkatkan kerjasama dalam bidang baru antara kedua-dua negara. Turut hadir Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Presiden Indonesia Joko Widodo akan mengadakan lawatan rasminya 2 hari ke Malaysia bermula hari ini yang dijangka mengukuhkan lagi hubungan sedia akrab antara kedua-dua Kuala Lumpur dan Jakarta. Menurut kenyataan Wisma Putra, ini adalah lawatan pertama Jokowi ke luar negara selepas dipilih semula dalam penggal kedua pilihan raya Presiden 17 April lalu. Jokowi yang diiringi isterinya Iriana Joko Widodo akan diberi sambutan rasmi di Dataran Putrajaya esok. Menurut kenyataan itu lagi, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Jokowi akan mengadakan pertemuan untuk membincangkan isu dan kerjasama dua hala serta bertukar-tukar pandangan berhubung kepentingan bersama. Perdana Menteri dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali juga akan meraihkan Jokowi dan isterinya pada Majlis Makan Tengah Hari di Seri Perdana. Indonesia, negara jiran terpenting Malaysia dan rakan dagang ke-9 terbesar di peringkat global serta yang ketiga terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN selepas Singapura dan Thailand.
Baik, peningkatan mendadak aktiviti penyelundupan rokok seludup di negara ini berpunca daripada kenaikan mengejut 40% cukai eksais rokok pada penghujung 2015. Data itu didedahkan oleh laporan ekonomi Oxford bagi produk tembakau Amerika Syarikat dan British pada Jun lalu yang menyebabkan kegiatan merokok di seluruh negara meningkat 5%, sedangkan jualan rokok sah turun sehingga 32%. Sehubungan itu, Malaysia kehilangan pendapatan sebanyak RM5 bilion pada tahun lalu ekoran masalah perdagangan rokok seludup. Menurut laporan data itu, kerugian RM0.3 bilion dicatatkan daripada cukai jualan tidak berbayar, manakala RM4.8 bilion berpunca daripada duty excess yang tidak dibayar yang menjadikan keseluruhannya RM5.1 bilion jumlah cukai dielakkan. Baru-baru ini, firma tembakau Japan Tobacco International Berhad JTI Malaysia berkata kerajaan berpotensi kehilangan hampir RM6 bilion pendapatan ekoran penjualan rokok dan vape secara haram. Pasaran gelap itu dilaporkan menguasai kira-kira 70% daripada jumlah penggunaan di Malaysia. Samsi sekarang dia dah boleh menulis. Kerajaan digesa mewujudkan pasukan petugas khas bagi mengharungi cabaran luaran termasuk konflik perdagangan antara Amerika Syarikat China yang kian meruncing. Gesaan dibuat bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Hafidah Aziz yang juga menyarankan agar kerajaan tangkas mengharungi sebarang krisis faktor luaran. Form special task forces that combines all the expertise that we have, including academia, for example, right? Where you begin to think ahead. Preemptive measures. That's what I would like to propose. We cannot just have, MOF, Bank Negara or EPU acting independently. There must be a coherent strategy moving forward in the scenario of very volatile and incomprehensible environment. Kerajaan juga boleh merangka satu strategi tersendiri dalam mempelawa pelaburan dari Amerika Syarikat dan China. Turut perlu dikaji tempias konflik perdagangan ke atas Malaysia agar negara bersiap sedia untuk mengharungi cabaran seterusnya. Nilai ringgit dijangka menyusut secara ketara sekiranya China terus mengurangkan nilai yuan. Keadaan faktor pergerakan ringgit dan yuan yang seiring dari sudut perdagangan dan pelaburan ekonomi terbuka sudah pasti bakal memberi kesan kepada pasaran dalam negara. Pergerakan mata wang ringgit dan mata wang yuan ni dia bergerak dalam kadar yang positif. Saya selalu katakan dia sebagai satu trendsetter jugalah dalam mata wang asing. So bila berlakunya devaluation tadi tu seperti yang berlaku pada hari Isnin yang lepas, kita dapat lihat nilai mata wang suddenly melemah. So mungkin suatu tindakan untuk meneutralkan kesan devaluation tu. That's why saya rasa trade war ni antara kebimbangannya kesan daripada ringgit tadi. Kerana faktor mata wang renminbi atau yuan ni. Dari sudut ekspor, Asfan Nizam berkata pengurangan nilai yuan dapat meningkatkan daya saing negara. Namun kos lebih tinggi bagi pengimport barangan pertengahan dari China. Isnin lalu, China mengambil langkah mengurangkan nilai yuan kepada paras rendah dalam tempoh lebih 1 dekad. Tindakan itu didakwa oleh Amerika Syarikat bahawa China memanipulasi mata wangnya. Baik, menjaga keselamatan diri di samping mendekatkan diri dengan Yang Maha Esa. Itu mesej di bawah Kelab Motosikal Berkuasa Tinggi TV3 Bikers apabila berkesempatan terlibat secara langsung dalam aktiviti pemotoran Patuh Syariah Islamic Bike Fest 2019. Aktiviti tahunan ini dianjurkan Masjid Abdullah Fahim Kepala Batas Pulau Pinang. Penganjuran ini kali yang ketiga dan ia berhasil menghimpunkan ribuan pengunjung. Ia turut menarik peserta dari dalam dan luar negara termasuk Singapura, Thailand dan Indonesia. Aktiviti berkenaan turut diselitkan dengan penyampaian ilmu teknik tunggangan selamat oleh bekas juara Cup Prix negara Wazi Abdul Hamid. Okey. Penganjuran yang sangat baik oleh TV3 Bikers berkaitan dengan safety riding yang mana kita menghimpunkan anak-anak muda yang mana kita ketahui mereka ni memandu motor secara melulu dan berbahaya. Jadi dengan adanya safety riding dan kita himpun remaja-remaja ni dan diterangkan kaedah pemanduan ataupun pengendalian motosikal secara berhemah dan berkemahiran. Dalam sesi ini, peserta turut didedahkan dengan teknik berhadapan situasi kecemasan nahas jalan raya.
Program turut mendapat kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang dan Polis Diraja Malaysia. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, sekurang-kurangnya 16 penduduk di Maharashtra maut akibat banjir apabila air sungai melimpah dan menenggelamkan 5 daerah di barat India. Manakala 140,000 penduduk dipindahkan ke kawasan selamat. Tindakan pihak berkuasa melepaskan air dari empangan juga dipercayai menjadi faktor banjir ekoran kawasan takungan air mencapai tahap maksimum. Ribuan lori terkandas selain beberapa buah sekolah serta kolej dijangka akan terus ditutup sepanjang minggu ini. Jabatan Kaji Cuaca meramalkan hujan lebat berterusan di daerah itu untuk tempoh 3 hari lagi. Sebuah gunung berapi yang terletak 140 km dari Tokyo dilaporkan meletus buat kali pertama dalam tempoh 4 tahun. Letusan Gunung Asana mengeluarkan kepulan debu dan asap tebal ke udara setinggi 2 km malam tadi. Susulan letusan, Jabatan Meteorologi Negara itu meningkatkan amaran berjaga-jaga kepada tahap 3. Keadaan bagaimanapun kembali normal dan tiada aktiviti gunung berapi dicatatkan sejak pagi tadi. Kali terakhir Gunung Asama meletus ialah pada Jun 2015. Tiada kecederaan dilaporkan. Kerajaan Amerika Syarikat meluluskan penjualan helikopter tentera bernilai $800 juta kepada Korea Selatan. Penjualan yang membabitkan helikopter tentera 12 MH-60R Multi-Mission Seahawk itu diluluskan Jabatan Negara Amerika Syarikat. Transaksi berkenaan adalah sebagai komitmen Korea Selatan bagi menyokong keperluan ketenteraan yang disediakan Pentagon selain meningkatkan kemampuan Angkatan Tentera Negara itu ketika ancaman keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat. Kedua-dua negara menjalankan kerjasama keselamatan sejak Perang Korea pada 1950-an dengan 28,000 anggota tentera Amerika Syarikat ditempatkan di negara itu bagi menghadapi ancaman dari Korea Utara. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan sukan dimulakan dengan saingan Piala Malaysia yang bersambung untuk perlawanan kedua peringkat kumpulan malam tadi. Tumpuan utama saingan pastinya terarah kepada pertemuan Johor Darul Takzim JDT menentang PJ City FC di Larkin. Selepas beberapa kali ego Harimau Selatan dicalar pasukan Lembah Kelang itu, JDT tidak lagi memberi ruang apabila merakam kemenangan bergaya 4-2 mengatasi PJ City. Sementara 3 pasukan lain PKNS FC, Pulau Pinang dan PDRM masing-masing ceria melakar kemenangan pertama untuk meraih 3 mata berharga. Pertemuan JDT dan PJ City FC di Larkin memang dinantikan selepas beberapa keputusan terdahulu sedikit mencalar rekod tuan rumah. JDT bermula baik membuka jaringan menerusi sentuhan Safawi Rashid hasil percubaan dari luar kotak penalti pada minit ke-9. Bagaimanapun, gol kedua JDT hanya menyusul 2 minit sebaik aksi separuh masa bersambung menerusi Diogo Luis Santo. Minit ke-59 menerusi satu serangan balas ditambah dengan kesilapan yang dilakukan pertahanan JDT Aidil Zafran Abdul Razak menyaksikan PJ City merapatkan kedudukan hasil sentuhan Washington Brando. Dan minit ke-70 PJ City kembali mengikat kedudukan 2 sama selepas lorongan Washington disudahkan R. Barath Kumar. Tersentak dengan jaringan berkenaan, JDT pantas membalas meraih gol ketiga 2 minit berselang. Sekali lagi hasil penyudah Diogo. Dan jaringan Gonzalo Cabrera pada minit ke-81 melengkapkan kemenangan 4-2 JDT melunas luka yang dilakukan PJ City sebelum ini. Sementara itu, Negeri Sembilan tewas buat kali kedua berturut-turut, kali ini kepada PKNS FC di Paroi. Pelawat mula memecah kebuntuan pada minit ke-15, gol menerusi sentuhan Gabriel Guerra. Dan Guerra terus mempamerkan ketajaman apabila menjaringkan gol kedua PKNS pada minit ke-31. 2-0 tamat separuh masa, usaha tuan rumah untuk bangkit selepas rehat tidak begitu berkesan. Dan Negeri Sembilan hanya berjaya merapatkan kedudukan di penghujung permainan hasil sentuhan Igor Luis yang pastinya agak terlewat untuk menyekat kemenangan 2-1 PKNS. Di Stadium Bandaraya pula, tuan rumah Pulau Pinang ceria melakar kemenangan pertama menumpaskan Sabah 2-1. Seawal minit ke-9 tuan rumah sudah di depan, gol hasil penyudah Julian Botara. Sabah kembali mengikat kedudukan 2 minit sebaik permainan bersambung.
Roger Paunovic tenang menyempurnakan sepakan penalti untuk menyamakan kedudukan 1-1 buat Sabah. Bagaimanapun, minit ke-73 permainan, percubaan Anselmo da Silva terkena pertahanan Sabah sebelum bola terus menerjah gawang pelawat menjadikan kedudukan 2-1 memihak Pulau Pinang sehingga tamat perlawanan. Aksi kumpulan D menyaksikan PDRM dipaksa bekerja keras sebelum bangkit melakar kemenangan ke atas Felda United. Bermain di Stadium Hang Jebat, Felda terlebih dahulu di depan menerusi jaringan S. Canturu seawal minit ke-9. Dan minit ke-18, Felda berjaya menggandakan jaringan, kali ini hasil sentuhan Khairul Amri Kamal. Bagaimanapun, PDRM berjaya menutup aksi 45 minit pertama dengan kedudukan 2-1 setelah Patrick Ronaldinho menanduk masuk gol pertama tuan rumah pada minit ke-37. Babak kedua, kelebihan mula memihak PDRM selepas Muhammad Farid Ramli di arah keluar padang. Namun ia tidak mematahkan semangat Felda untuk menambah gol ketiga 4 minit berselang. Sekali lagi menerusi penyudah tepat Khairul Amri. Penguasaan permainan bagaimanapun mula berubah 15 minit terakhir dengan PDRM merapatkan kedudukan 3-2 menerusi jaringan R. Gopinathan pada minit ke-77. Dan kedudukan kembali seimbang minit ke-87 selepas Gopinathan menyudahkan sepakan percuma Lee Chan Hoon. Seakan berakhir dengan keputusan seri, Azmizi Azmi muncul wira The Cops menjadikan gol kemenangan ketika permainan sudah pun memasuki masa kecederaan. Keputusan 4-3 tamat sepenuh masa menyaksikan PDRM ceria mengutip 3 mata berharga melonjak ke kedudukan kedua kumpulan D di belakang Melaka. Baik, laporan tarima akhiri Buletin 1.30. Sebelum berpisah, saksikan kegigihan penduduk tempatan menyelamatkan seekor gajah laut yang terperangkap selama 13 hari di muara sungai di Ecuador. Saya Miar Abdul Malik Rayani. Salam hormat dan Assalamualaikum. Dijumpa lagi.